Okey, kamu tahu tak sebenarnya cerita rakyat ni adalah cerita pada zaman dahulu, yang mana cerita zaman dahulu ini adalah sebenarnya untuk apa? Okey. Sebenarnya biarkan tak. Okey. Baik. So sebenarnya diorang cerita ini adalah cerita daripada generasi-generasi dahulu. Tak tahu siapa punya, tapi cerita itu adalah untuk mendapat nasihat dan pengajaran, tetapi serta hiburan. Hiburan ya. Jadi kamu kena faham bahawa sebenarnya dia sebagai suatu hiburan. Zaman dahulu tidak ada internet, tidak ada televisyen, tidak ada radio. Jadi apakah hiburan mereka? Hiburan mereka adalah apabila orang tua-tua datang, dia panggil, okey kamu semua mari, Takif, Ali Firdaus, Marsha, Nidia Silen, Atira, semua mari kumpul duduk bawah. Atuk nak cerita. Semua pun berkumpul datang. Wish, best ni, cepat-cepat nak dengar cerita. Kemudian barulah atuk dia atau nenek dia cerita. Pada zaman dahulu, jadi itu sebagai suatu hiburan. Satu bentuk hiburan pada zaman dahulu. Jadi salah satu cerita yang terkenal adalah Si Luncai dengan labu-labunya. Ya. Okey, kalau kita lihat di sini, kisah Si Luncai ini bermula apabila dia dijatuhi hukuman oleh raja kerana mempermain-mainkan raja serta pembesar. Jadi pesuruh raja telah bertindak memasukkan Si Luncai ini ke dalam guni dan diletakkan di dalam perahu menuju ke tengah laut. So dari dalam guni ini Si Luncai dapat melihat beberapa biji labu air di dalam perahu. Mana inilah dia labu-labu air ya. Jadi setelah lama pesuruh raja berkayuh, maka berkatalah Si Luncai, kasihan benar aku melihat kamu berkayuh. Maukah jika aku ajarkan lagu untuk menghilangkan kepenatan kamu semua? Ajakannya ditolak. Namun Luncai mulai menyanyi. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Gitu. Jadi pesuruh raja dengan beberapa orang lagi tertarik dengan lagu tersebut dan mereka mulai bernyanyi. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Macam tu. Jadi dinyanyikan berulang kali. Jadi melihat kelekaan mereka, Si Luncai telah keluar dari dalam guni dan mengisi beberapa biji labu ke dalam guni itu. Kemudian 2 biji lagi diambil, lalu dia terjun dari perahu dan berenang menggunakan labu air tersebut. So apabila sampai ke tengah laut, pesuruh raja pun mencampakkan guni berisi labu yang disangkanya Si Luncai. Tanpa menyedari, Si Luncai telah selamat sampai ke pantai. Baik. Sebenarnya, pengajaran yang penting daripada peristiwa ini apa tahu? Iaitu, kamu perlu tahu bagaimana untuk bercakap dengan orang yang lebih tua, lebih dihormati dan lebih berpangkat. Memang tak patutlah Si Luncai itu cakap dengan Sultan. Dia kata apa? Wahai tuanku, muka tuanku ni sebiji macam muka ayah patik. Mana boleh cakap macam tu? Itu adalah satu bentuk yang tidak baik bila bercakap dengan orang yang lebih berpangkat, lebih tua dan lebih berkuasa. Jadi pengajaran paling penting di sini adalah kamu kena tahu bagaimana untuk bercakap dengan orang yang lebih tua. Okey. Contohnya macam kamu sekarang ni. Bagaimana untuk bercakap dengan cikgu? So kamu kena bercakap dengan cara yang elok. Kamu tak boleh bercakap seperti kawan-kawan kamu. Jadi itu tanda sebagai penghormatan. Nampak tak? Bila Luncai dia cakap macam tu, dia tak hormat dengan Sultan, maka Sultan telah pun menghukum dia, iaitu dengan membuangnya ke tengah laut. Jadi pengajarannya, bila kita nak cakap, kita fikir dulu, siapa dia ni? Oh, ini pakcik aku ni, kena cakap elok-elok. Oh, siapa ni? Ini abang aku ni, kawan abang kamu ni, kawan abang aku ni. Oh, kena cakap baik-baik. Tak boleh
Tak boleh bercakap sebarangan. Tak boleh jadi paling penting itu pengajaran dia. Okey. Jadi sebab itu ada pepatah Melayu kata apa? Okey, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Maksudnya apa? Okey, kerana mulut, apa yang kita keluarkan itu menyebabkan badan kita dihukum. Okey, itu maksud dia. Kalau si luncai tak pandai berenang macam mana? Kalau si luncai tak pandai berenang, maka dia akan jatuh ke dalam dan lemas. Itu je lah. Apa masalahnya? Apa masalah Safi? Okey, kamu suka bagi soalan tapi soalan itu sebenarnya kamu pun dah tahu jawapan dia. Jadi, kalau luncai tak pandai berenang macam mana? Tak pandai berenang, mati lemas. Itu je lah. Kan, macam kamu cerita, cikgu, kalau saya naik tingkat 5, kemudian saya terjun ke bawah, macam mana agaknya? Mati. Itulah dia. Kamu nak cakap apa lagi? Betul tak? Jadi kita dah tahu. Tak ada. Takkan ada benda epik-epik ni. Jadi kita tahu sesuatu perbuatan itu akan ada kesan dia. Kesan baik atau kesan buruk. Jadi itu cerita tentang si luncai. Okey, baik. Kalau saya jatuh dari 1 meter, cubalah. 1 meter tak tinggi. Okey, baik. Kemudian soalan seterusnya, soalan pula. Kita tengok kepada cerita seterusnya. Di Sarawak terdapat kisah legenda San Tubong Sang Puteri. Ni kita tengok Puteri San Tubong dan Puteri Sejinjang berasal dari Kayangan. Wow. Mungkin ada yang tanya Okey, Puteri San Tubong, Puteri Sejinjang berasal dari Kayangan. Kayangan ni maknanya daripada atas langit lah, atas awan. Dan diturunkan ke bumi untuk mendamaikan, untuk mengamankan dua buah kampung yang berjiran, iaitu Pasir Kuning dan juga Pasir Putih. So ada dua kampung, Pasir Kuning, Pasir Putih. Mereka dikenakan syarat, iaitu tidak boleh bergaduh sesama sendiri dan akan menerima padah jika melanggar syarat ini. Maknanya jika bergaduh, maka akan menerima padahnya. Padah tu maksudnya apa? Menerima kesan buruk, menerima bencana. Macam tu. Itu padah. Ya. Jadi, Puteri San Tubong ini pandai menenun kain. Menenun kain ni maknanya apa? Dia knitting. Knitting benang itu menjadi kain. Manakala Puteri Sejinjang pula mahir menumbuk padi. Maknanya mereka akan letak padi beras kat bawah tu, dia tumbuk supaya menjadi tepung sampai hancur. Jadi mereka berjaya memakmurkan kampung tersebut. Kedua-dua orang ni lah. Okey. Jadi itu tentang kelebihan dia. Tapi pada masa yang sama, kedua-dua orang puteri ini menyukai pemuda yang sama, iaitu Puteri Serapi dari Matam. Jadi bila berebut pemuda ini, perkara ini menimbulkan pertelingkahan, pergaduhan antara mereka. Kedua-dua puteri ini tidak mahu mengalah. Puteri Sejinjang terus bertindak dengan mengayun antannya. Okey, antan tu maknanya dia punya kayu yang tumbuk beras tadi tu tumbuk padi tu, dia mengayun antannya dan terkena pipi Puteri San Tubong. Puteri San Tubong pula membalas dengan menikam batang belidah dan terkena kepala Puteri Sejinjang. Jadi oleh kerana mereka berdua ni telah bergaduh, maka akibat melanggar sumpah ini berlakulah kilat sabung menyabung dan juga guruh berdentum. Maknanya bunyi macam nak hujan lah. Ada kilat, ada guruh berdentum. Dengan itu muncul cahaya di langit. Ya, cahaya di langit, dan kedua-dua orang puteri Kayangan itu bertukar menjadi
menjadi gunung. Pukulan Antan yang terkena Puteri Santubong ini menyebabkan Gunung Santubong menjadi sumbing atau pecah sebelah. Sumbing itu maknanya pecah sebelah lah. Okay, yang tepatnya pukulan, kayu pukulan tu sumbing pecah sebelah. Tikaman batang belidah pula menyebabkan kepala Puteri Sejinjang pecah dan bertaburan menjadi Pulau Kera, Pulau Satang dan Pulau Talang-Talang. Wih, hebat gila ni. Memang cerita ni wow. Memang yang akan kata apa? Kalah cerita apa? Kalah cerita Avengers ni. Kalah cerita Avengers, Thanos bagai apa semua ni. Jadi itu cerita tentang Puteri Sabah. Baik, di Sabah terdapat kisah legenda Nunuk Ragang. Ini Nunuk Ragang. Nunuk Ragang ni menceritakan kemunculan pelbagai kaum di kawasan Tambunan dan juga Ranau Sabah. Cerita ini bermula dengan kehidupan masyarakat di Sungai Liwagu yang berehat di bawah pokok nunuk. Ini pohon nunuk ataupun dikata pokok nunuk. Nama pokok lah, pokok tu pokok nunuk. So kemudian suatu hari seekor ayam gergasi, the giant, berwarna merah dan bertaji emas, telah datang ke tempat mereka. Jadi penduduk kampung itu beramai-ramai menaiki sayapnya dan terbang bersama-samanya. So so kalau kita lihat di mana-mana ayam itu mengibarkan sayapnya, mengibarkan sayap. Kalau kita tengok si mengibarkan sayapnya, di situlah orang kampung akan jatuh dan membina pertempatan. Akhirnya mereka terpisah dan mulai membina dialek masing-masing. Jadi inilah dia. Cerita-cerita dahulu. Nunuk Ragang tu apa? Nunuk Ragang tu bermaksud sejenis pokok kayu ara yang berwarna merah. Jadi kalau kita lihat, inilah cerita rakyat yang menggambarkan kepelbagaian budaya yang terdapat di negara kita. Baik. So kalau kita lihat di sini, sebenar-benarnya cerita rakyat dia tidak perlu logik. Dia tidak perlu logik. Kerana apa? Dia cerita rakyat dongeng yang hanya sekadar hiburan, nasihat dan juga pengajaran. Jadi kamu tak perlu blame cerita, cerita dulu ni mengarut lah, tak boleh percayalah, tak apa, nonsense lah apa semua. No. Why? Because kenapa kamu boleh percaya filem Harry Potter? Kamu boleh percaya filem Avengers, dengan all the superpower pun semua. Itu lagi nonsense. Kan? Jadi, but then kamu suka tengok cerita itu. Why? Because itu adalah satu entertainment. Ingat itu adalah satu hiburan. Jadi, hiburan memang sekadar hiburan. Kalau Harry Potter tu dia naik penyapu, kemudian dia terbang ke sana sini, memang kamu rasa seronok. And then kamu pun mesti ambil penyapu dan kamu cuba buat kan. Tapi confirm tak terbang, betul tak? Mesti tak terbangnya. Jadi di sini cerita itu tidak perlukan logik. Ia hanyalah satu hiburan. Ia hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi kalau kita lihat, itulah cerita, 3 cerita berkaitan dengan kalau cuba buat rotan terbang, cubalah kalau boleh. Jadi inilah dia 3 cerita berkaitan dengan cerita rakyat. Sebenarnya ada banyak lagi cerita rakyat. Seperti cerita Pak Pandir, kemudian cerita cerita apa lagi banyak lagi tau. Banyak cerita-cerita Melayu ni. Pak Pandir ada banyak cerita tu, cikgu. Pak Pandir banyak, kemudian Lebay Malang pun ada. Memang banyak cerita. Jadi itu hanyalah cerita-cerita hiburan semata-mata. Hiburan orang dulu-dulu Hiburan orang dulu-dulu. Maka dengan ini
kita telah pun berjaya menamatkan unit yang keempat. Okey, iaitu berkaitan dengan kaum di Malaysia. Unit yang keempat ini apa yang kita belajar, iaitu kita belajar tentang kepelbagaian kaum. Kepelbagaian kaum maknanya macam-macam kaum lah. Macam-macam kaum di Malaysia yang ada. Yang kedua, pertempatan dan kegiatan ekonomi masyarakat dahulu kala. Okey. Dan yang ketiga, kita telah lihat tentang alat-alat muzik setiap masyarakat, dan juga kita telah lihat tarian tradisional bagi setiap masyarakat. Alat muzik, tarian tradisional. Kemudian, kita dah tengok permainan tradisional masyarakat Malaysia. Permainan di Anjung, di Laman, dan juga di kawasan Lapang. Dan akhir sekali kita telah tengok tentang cerita rakyat berunsur tempatan dalam masyarakat Malaysia. Contohnya, cerita Si Luncai dengan labu-labunya, legenda Sang Tumbung Sang Puteri, dan juga legenda Nunung Ragang. Jadi, inilah keunikan kaum di negara kita. Uniknya kaum di negara kita. Jadi kita sepatutnya harus berbangga dengan kita punya tradisi, dan juga kita punya kepelbagaian kaum. Nampak tak di sini? Okey. So kenapa kita kena belajar unit ini? Supaya kita mengenali dan menghormati adat serta budaya kaum lain. Kita kena hormati, kita kena faham, kenal adat dan budaya kaum-kaum lain. Dan perbuatan menghormati adat ini, jika kita hormati adat dan budaya kaum, maka kita akan melahirkan masyarakat yang mana kita berakhlak. Maknanya ada moral yang tinggi. Bermoral yang tinggi dan berakhlak baik. Jadi orang yang warga negara yang berakhlak ni dan bermoral ini akan mampu menjulang nama negara, mampu menaikkan nama negara supaya dihormati oleh masyarakat dunia. Itu sebenarnya tujuan kita mempelajari tentang kepelbagaian kaum supaya kita boleh menghormati. Baik, contoh macam kita sekarang ni. Okey. Kalau kita lihat sekarang ni, kita ada dalam kelas kita ni, kita ada orang Melayu, kita ada orang India, kita ada pelajar kaum Cina, kita ada pelajar kaum Iban, kita ada Kadazan, dan juga kita ada kaum Dayak dalam kelas kita ni. Okey. So ada yang bertanya, cikgu, ada